Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu panas yang mana semalam keluar di media dan dakwaan salah guna dana COVID-19 SPRM serbu 8 agensi dan 9 syarikat. Dan apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM yang mana yang menyerbu 8 agensi kerajaan dan 9 syarikat ini, yang mana kenyataan itu mengatakan bahawa siasatan ke atas dakwaan penyelewengan kepada RM92.5 bilion oleh kerajaan terdahulu pimpinan Perikatan Nasional. Dan kita rakyat ni tahu bahawa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, maka kita tahu dalam waktu COVID itu beliau telah pun membuat pembentangan berkenaan dengan isu ini yang mana melibatkan RM600 bilion. Dan akhirnya apabila diselongkal semula oleh kerajaan perpaduan, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan akhirnya kita lihat bahawa ada membabitkan duit kerajaan yang mana RM92.5 bilion ini perlu disiasat ke arah mana. Dan apa yang kita lihat di sini, 8 agensi kerajaan menerima peruntukan besar daripada pakej rancangan yang diluluskan kerajaan pada 2020 dan 2021. Jadi apabila duit ini telah pun diluluskan dan akhirnya kita tahu waktu itu pandemik COVID dan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak nak membuka parlimen waktu itu, dan isu-isu berkenaan dengan pinjaman, isu-isu berkenaan dengan wang rakyat ini kita tidak dapat nak tahu ke mana arahnya. Dan tahu-tahu ceritanya 600 bilion. Ceritanya panjang, berbelit-belit. Sama juga seperti kes 1MDB Datuk Seri Najib yang masuk penjara tu. Biasalah kalau kita dah melakukan salah guna kuasa, penyelewengan, dia akan jadi panjang. Sebab mereka-mereka ini sudah expert. Mereka-mereka yang nak mencuri duit rakyat ni memang dah pakar. Jadi kalau kita lihat bagaimana kempen yang dibuat oleh Perikatan Nasional sewaktu PRU ke-15 ni, begitu hebat sekali. Yang mana kita tahu kalau ada sedikit pun yang kita boleh rompak daripada dana 92.5 bilion ini, itu nilai yang terlalu besar. Bayangkan 1 bilion itu bersamaan dengan 1,000 juta. Dan kalau dirompak saja 2.5 bilion, sudah ada 2.500 juta yang ada untuk mereka. Bayangkan untuk mereka nak berkempen ataupun dengan kos-kos yang mereka nak gunakan untuk mereka mendanai parti mungkin ataupun komponen mereka untuk menang. So, ini adalah sesuatu yang jika perkara ini berlaku, maka perlu diheret kerana melibatkan duit rakyat. Dan menurut sumber berkenaan, masih terlalu awal untuk mendedahkan butiran lanjut dan siasatan masih di peringkat pertama. Kalau kita tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tengok Tan Sri Abdul Hadi Awang, mereka begitu mengatakan tidak berlaku seperti ini, ketirisan tidak berlaku seperti ini. Jadi kalau kali ini berlaku saya ingat rakyat Malaysia dah tak percaya dengan parti yang bernama Bersatu dan PAS ni. Kerana kita tahu mereka sebelum-sebelum ini mengatakan bahawa memperjuangkan isu rasuah, memperjuangkan isu yang kita tengok PAS mainkan isu agama. Jadi kalau kerajaan mereka ada rasuah kali ini, pada saya Presiden PAS lebih baik letak jawatan lah. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana kamu dah mencemarkan nama parti, kamu orang menjual isu perkauman dan agama, tetapi kamu orang merompak duit. Jadi pada saya baik letak jawatan dan berhenti daripada politik dan biar siasatan dijalankan. Jika terlibat, maka kita harus sumbat mereka ke dalam penjara. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan SPRM di sini, SPRM sebelum ini berkata siasatan terhadap dakwaan salah guna dana pakej rancangan ekonomi ketika COVID-19 akan tertumpu kepada RM92.5 bilion yang dibelanjakan kerajaan terdahulu. Ingat ya, duit kuan juga kena pinjam. Jadi terlalu banyak. Jadi saya berbalik kepada satu cerita yang mana apabila kerajaan Perikatan Nasional itu terbentuk, maka mereka main hujah bahawa dulu Pakatan Harapan memerintah, mereka kata tak ada duit dan sebagainya. Tapi rakyat tidak faham bahawa inilah kerja mereka. Mereka pinjam duit rakyat yang nak ganti rakyat. Lepas tu duit hilang. Jadi rakyat jangan terkeliru bahawa kerajaan tu memanglah ada duit. Tapi bukan maksudnya duit yang kita ada tu. Kita ni pinjam sekarang ni, hutang kita terberlambak.
Jadi kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan dan disambung oleh kerajaan Ismail Sabri itu duit pinjam. Kita menambah hutang. Itu yang apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia terbeban dengan hutang yang melebihi 1 triliun. Ini bukan hutang yang dibuat oleh Pakatan Harapan, tetapi dispinkan oleh mereka-mereka yang bersekongkol dengan apa yang berlaku. Jadi kalau kita lihat daripada ini, menurut hasil siasatan awal, mendapati jumlah peruntukan dianggarkan berjumlah RM530 bilion dan berdasarkan jumlah itu RM92.5 bilion melibatkan dana kerajaan. Manakala RM437.5 bilion bukan daripada kerajaan. Yang dimaksudkan ini adalah contohnya yang 437 bilion ni adalah contohnya macam duit KWSP yang mana rakyat keluar untuk rakyat, jugalah duit rakyat kepada rakyat, dan dia tidak melibatkan duit kerajaan. Tetapi yang tulen adalah RM92.5 ni memang itu duit kerajaan, yang mana kalau kita tahu yang mana melibatkan KWSP ni tadi, dia tidak merugikan kepada kerajaan ataupun kepada rakyat, karena itu tidak kena-mengena pun dengan kita. Tetapi yang betul-betul melibatkan kita 92.5 bilion ini duit yang boleh diselewengkan jika ada berlaku penyelewengan, karena dia datang sebagai seketul duit lah orang kata. Jadi itu ramai orang keliru di situ. Jadi susulan itu SPRM dikatakan bakal memanggil bekas Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin dan 2 bekas menteri untuk membantu siasatan. Jadi mungkin pada saya Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan, dan mungkin ada juga yang lain yang terlibat untuk dibuat siasatan, dan kita tahu bahawa jumlah itu bukan sedikit. Dan jika kita tahu contohnya kalaulah diselewengkan 2 bilion, 2.5 bilion sudah cukup untuk mendanai parti. Sebab itu apa yang rakyat lihat, apa yang pemimpin-pemimpin politik yang lain yang hari ini berada dalam kerajaan lihat, bahawa ada sedikit bermewahnya parti yang bernama Perikatan Nasional itu untuk mereka berkempen. Jadi isu ini mereka rasa tidak sewajarnya ini berlaku, kerana kita tahu parti seperti PAS mereka tidak mempunyai kewangan yang banyak, dan kalau dibantu oleh parti yang bernama Bersatu, yang mana pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dari mana juga Bersatu dapat duit, sedangkan Bersatu ini juga komponen parti yang baru. Jadi kalau Perikatan Nasional mereka baru memerintah, dari mana mereka dapat dana begitu banyak? Ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi apapun harapan kita rakyat, biar SPRM menyiasat, dan kita nak diadililah mereka. Jika memang betul ada penyelewengan, maka tangkap siapa dalangnya, tangkap semua mereka ni dan sumbat dalam penjara. Kerana kita perlu hentikan rasuah yang sebegini, ketirisan yang sebegini, sebab ramai ahli-ahli politik ini menjadi ahli politik bertujuan untuk kaya. Sebenarnya bukan untuk kaya politik ni, untuk kita membangunkan negara kita ini. Tapi perjuangan mereka adalah membohongi rakyat, konon-kononnya berjuang untuk rakyat, konon-kononnya berjuang untuk negara, tetapi sebenarnya mereka ini adalah perompak yang ditauliahkan dan akhirnya merompak duit sesuka hati, dan susah kita nak tangkap. Inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih, thank you.